Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa nattabi'una ahsana. Wa qala ta'ala yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, masih lagi berligar tentang seorang muslim yang baik, dan kita sebut dalam bicara yang lepas, seorang muslim yang baik didefinisikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak membuat manfaat kepada manusia lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak membuat baik kepada manusia. Kemudian kita menyebut lagi bahawa sifat itu disebut dengan perkataan proaktif, di mana perkataan proaktif merangkumi dua perkara, iaitu pertama kecaknaan ataupun keprihatinan, dan yang kedua seorang yang memberi inisiatif kepada kecaknaannya tadi. Dan kita juga sebut dalam bicara yang lepas, seorang yang baik yang mempunyai sifat proaktif tidak cukup untuk memberi impak yang baik kepada masyarakatnya jika dia tidak mengasaskan sifat tersebut pada tiga asas. Pertama, dia memahami lingkungan, iaitu dia berada di mana, siapa yang ada bersamanya, dan apa lingkungannya. Dan yang kedua, mempunyai kebijaksanaan untuk membuat penyesuaian daripada apa yang dia pelajari, daripada nilai-nilai baik yang ada dalam agamanya, kemudian dibuat penyesuaian sesuai dengan masyarakatnya, barulah dipraktiskannya. Dan yang ketiga, oleh kerana usaha-usaha baik itu tidaklah seperti seorang yang mempunyai sakti, sebaliknya memerlukan suatu kesabaran yang tinggi, maka sifat yang ketiga perlu ada bagi seorang yang proaktif. Dia adalah seorang yang optimis dan juga positif. Itu bicara kita yang lalu. Pada pagi ini, tuan-tuan, kita masih lagi mengungkai mengenai apakah pendetailan seorang muslim yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kalau dilihat kepada sumber agama kita, sama ada Quran dan juga hadis, secara ringkasnya dapat saya tolong kumpulkan, bukanlah saya yang buat, itu telah disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis. Jika ingin memperincikan apa ciri-ciri seorang muslim yang baik, yang mampu membawa kebaikan kepada masyarakat muslim yang lain, Al-Quran ada menyebut 50 sifat, dan hadis Nabi ada menyebut 50 sifat. Jadi saya rasa saya nak sebut dekat tuan-tuan 100 tu lah. Jadi saya tak sebut 100 dalam satu kuliah ni, saya sebut 1-2 gitulah. Jadi tuan-tuan pun kalau sebut banyak-banyak tak ingat juga, sebab memori je hampir penuh dah. Bagi Haji Amin je lah yang mungkin akan tulis cukup sampai 100 begitu, dengan Haji Anwar yang record dengan voice record ini, Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, memandangkan Al-Quran itu rasanya suatu bicara yang lebih pasti daripada saya, maka ada baiknya saya sebut 50 itu daripada Quran dulu. Lepas habis saya sebut 50 ciri-ciri orang baik yang ada dalam Al-Quran, saya akan sebut pula 50 ciri-ciri orang baik yang ada dalam hadis Nabi. Jadi kalau dapat 100 tu okeylah. Lagipun setiap kali datang saya bagi 3 je, saya boleh bekal untuk sukatan 4 tahun punya kuliah subuh, tuan-tuan. Jadi itulah lebih kurang pro forma 4 tahun kuliah subuh yang akan saya bincang dengan tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kita sebut yang pertama dulu. Apa Quran kata tentang ciri orang baik daripada kacamata Al-Quran?
Untuk ciri yang pertama, kedua dan ketiga, kesemuanya terkumpul dalam surah Al-Baqarah. Ciri yang pertama, orang tak dibaik, disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Ayatnya pendek je, iaitu waqulu linnasi husna. Berbicaralah dengan manusia itu dengan bicara yang elok. Allah Ta'ala sebut waqulu linnasi husna. Bicaralah dengan manusia itu dengan bicara yang elok. Ayat 83 Al-Baqarah. Kenapa tuan-tuan Allah SWT bila dia nak kata orang baik itu kena bercakap elok? Kerana kita adalah satu-satunya makhluk kita berkomunikasi dengan bahasa, ya. Kalau makhluk lain mereka berkomunikasi dengan isyarat. Misalnya semut, dia berat macam mana pun bawa barang, dia jumpa, dia salam dulu, shake hand. Bukan shake hand, shake susungut dia nyanyi. Faham. Dia terus pergi begitu, ya. Dia jumpa, dia salam begitu. Tapi manusia adalah makhluk yang boleh berbicara, dan wadah ataupun medium komunikasi yang paling efektif pada manusia ialah bicara. Manusia boleh lagi, ya, berkomunikasi selain daripada bahasa. Manusia boleh menggunakan isyarat, memek muka dan sebagainya. Tetapi penggunaan bahasa lebih efektif dan lebih tepat berbanding dengan penggunaan bahasa-bahasa lain. Misalnya, kalau saya marahkan seseorang, maka kalau saya tak nak guna bahasa, paling-paling jauh mungkin saya buat masam begitu je. Tetapi riak muka yang masam itu, tuan-tuan, dia mempunyai banyak makna. Mungkin orang kata saya tahan berak, apa ustaz tak berak begitu, sedangkan kita marah dekat orang. Jadi lebih baik kita guna bahasa. Jadi oleh kerana bahasa adalah alat yang mengikat manusia, maka Allah pesan pada kita kalau nak jadi orang baik, waqulu linnasi husna. Bercakaplah dengan manusia itu perkara yang elok-elok. Tuan-tuan, Imam Al-Alusi, Imam At-Tabari, ulama-ulama tafsir ada menyebut bahawa Allah tidak sebut bercakaplah yang baik, Allah sebut bercakaplah yang elok. Ada beza di antara baik dengan elok. Kenapa dia tak sebut bercakaplah dengan manusia perkara yang baik? Sebabnya ada benda baik tetapi cara beritahu tu tak baik. Misalnya saya nak beritahu benda yang baik pada tuan-tuan pagi ni, tapi saya memekik melolong macam orang termakan anak terbuang, maka perempuan akan kata ustaz tu sawan ke apa. Tapi kalau saya cakap elok-elok, pastinya pada bicara itu ada elok dan juga ada baik. Maka mereka mengatakan bahawa, ulama tadi mengatakan bahawa bila seseorang itu bercakap yang elok-elok, maka dengan sendirinya elok tadi diukur dengan dua perkara. Pertama, pada bentuk zahir bicara itu, dan yang kedua ialah pada bentuk kandungan ataupun makna sesuatu bicara. Jadi dengan kata lain, Imam Al-Alusi ada menyebut, Imam Al-Jalalain ada menyebut, dicampur bicara mereka itu didapati eloknya sesuatu bicara itu diukur dengan 4 indikator. Jadi kalau kita bercakap ada 4 perkara tadi kita raih, maka kita adalah orang baik mengikut ukuran pertama dalam Al-Quranul Karim, iaitu waqulu linnasi husna. Berbicaralah dengan manusia itu bicara-bicara yang elok-elok. Okey, apa 4 perkara tersebut? Pertama ialah intonasi. Intonasi, sebut dengan intonasi yang munasabah. Cuba tuan-tuan bayangkanlah, ya, kalau DJ yang dekat radio tu mereka bercakap macam orang nak marah kat orang dekat demonstrasi petang semalam. Yang demonstrasi kat Masjid Negara tu, cuba bagi dia jadi DJ, saya rasa lepas sejam rosak mikrofon tu, tuan-tuan, ya. Sebabnya mikrofon yang dekat konti tu sensitif sangat. DJ tu garu pun kita dengar. Ada kurak ke DJ tu, dia bunyi, tuan-tuan. Jadi baik tu DJ tu bercakap, sebab
orang suka sangat dengar pada intonasi yang munasabah. Saya masih ingat masa mula-mula saya mari Kuala Lumpur, kita kan orang kampung ni duduk dalam hutan, dia cakap derah pun tak apa, moga ada batai getah ya. Dia mana ada orang kat sini. Jadi sebab itu tuan-tuan tengok ustaz-ustaz yang mari kampung, kalau dia ceramah tuan-tuan nak telan mikrofon ni. Saya pun melalui proses tu juga. Lepas tu sekarang dah 20 tahun duduk Kuala Lumpur kan, slow lah sikit ya. Sebab baru tukar dia punya setting volume tu tuan-tuan. Jadi tuan boleh tengok ya, bila orang tu wah. Jadi oleh kerana itulah bila Allah suruh kita bercakap, dia suruh cakap elok, dia tak sebut cakap baik je. Sebab elok itu diukur juga pada kesesuaian intonasi. Yang kedua tuan-tuan, elok diukur juga ialah dengan pemilihan kata. Ya, ada perkataan-perkataan yang kita pilih, dia dengarnya sakit telinga. Maksudnya okey tapi dengar tu sakit telinga. Cuba bayangkan kalau tuan-tuan pergi kenduri rumah kawan-kawan kita, sampai di pintu kawan-kawan kita kata jemput ranggah belaka, jemput ranggah. Ya, ranggah itu kan tuan-tuan maknanya makan. Tapi kenapalah dia pilih perkataan ranggah, teruk benarnya kan. Masuk lahap belaka sampai habis. Lahap. Ya Allah. Ya, ayatnya silakan makan je, tapi dia pilih ranggah, dia pilih lahap. Jadi kita yang nak makan pun mau ingat aku tak ada pitih ke? Assalamualaikum tuan-tuan. Jadi orang yang baik tadi tuan-tuan, intonasinya sesuai, pemilihan kata yang betul. Dan yang ketiga, orang yang bercakap yang elok juga ialah orang yang bila dia susun kata tadi cantik sungguh tuan-tuan. Saya kadang-kadang kalau tengok cerita Inggeris, cerita orang-orang Inggeris, kita nak tiru dia bercakap pun payah, sebab dia cakap gerak mulut bawah saja tuan-tuan. Dia cakap ke mana tuan-tuan? I can't cakap buat tak jadi tuan-tuan. Tu yang agaknya tak boleh saya bertika ke England tu ya tuan-tuan. Dia masalah tu dia kecek gerak mulut bawah ya. Tapi kalau tengok cerita Hollywood, dia gerak belakang. Sebab tu cerita Hollywood tak baik untuk ditengok. Tengoklah channel A-List. A-List tu ada satu channel 782 rasanya, iaitu channel filem-filem terbaik yang elok ditengok. Orangnya bercakap sopan. Kalau tuan-tuan pergi ke Kelantan, orang-orang Pasir Pekan biasanya bercakap elok. Weh, mari mano. Tapi kalau tuan-tuan pergi mana orang, Gua Musa, Allah, tuan-tuan. Jadi sebab tu kita sebut bila elok tu kan tuan-tuan, dia sebut, dia gerak dan sebagainya. Jadi yang terakhir sekali yang diukur sesuatu perkataan itu elok selain daripada intonasi, pemilihan kata, cara sebut, ianya juga apa panggil laras tadi, dan yang ketiga, yang keempatnya ialah cara lafaz tadi disebut. Jadi itu 4 perkara ya disebut oleh para ulama apabila mereka mentafsirkan ayat Quran, wa qulu linnasi husna. Berbicaralah dengan manusia itu bicara yang elok-elok. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita sebagai seorang manusia, walaupun kita dipesan dengan pesan begitu, kadang-kadang kita ada juga situasi-situasi yang menjadikan kita tadi terlupa dengan pesan tersebut. Dan kalau dilihat di dalam Al-Quranul Karim, di antara situasi yang menjadikan kita lupa pada pesan tersebut apabila kita berdepan dengan orang yang menyusahkan kita, kita akan berbicara dalam nada lain. Itu bila kita tidak hormat orang tadi lebih hina dari kita, dan orang tadi menyusahkan kita, maka biasanya waqulu linnasi husna itu sukar untuk kita praktis. Maka sebab itu dalam Al-Quranul Karim Allah menggambarkan kepada kita pada 3 situasi. Dan kalau kita dapat mengawal diri kita pada 3 situasi ini, maka kita dilihat oleh Al-Quran sebagai orang baik. Situasi yang pertama ialah apabila kita jaga mak ayah kita yang tua dan miskin. Kalau kita jaga mak ayah kita tua yang kaya, kita cakap elok juga sebab pitih dia banyak. Jadi kalau silat-silat dia kata keluarlah kamu, rumah tak kunci pintu, tu nanya kita tuan-tuan,
Misalnya mak ayah kita ada duit 2.7 juta ke, jadi kita baiknya dia kata apa, tak apa, ini mak ayah tua pas tu miskin. Oh payah tuan-tuan nak cakap baik dengan hak tua miskin. Tuan-tuan hak tua kaya pun kena jerkah juga, betul kan? Sebab dulu kurang sikit, dulu ada pangkat, sekarang dia panggil mantan. Jadi mantan ni kan tuan-tuan payah orang nak hormat. Tun Mahathir pun orang jerkah juga tuan-tuan. Jadi nak sebutnya bila dah jadi mantan ni sedar-sedar diri je lah dia jadi gitu kan? Jadi tuan-tuan, orang yang lebih besar dia nak hormat orang yang tak ada kuasa, tak ada derajat, lepas tu menyusahkan dia, payah juga. Sebab itulah Allah pesan dekat anak-anak, bila jumpa dengan mak ayahmu yang tua dan menyusahkan kamu tadi, kata Allah, wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Jangan kamu sergah mak ayah kamu. Apa makna sergah? Sergah ialah bercakap dalam bentuk cacatnya 2 indikator daripada 4 indikator tadi. Kan kita sebut indikator cakap yang elok ialah intonasi, pemilihan kata, cara sebut dan juga laras bahasa. Jadi bila 4 indikator yang digunakan untuk mengukur bicara kita tu elok, 2 daripadanya cacat, maka dah tak jadi elok dah lah. Jadi bila kita sergah orang, apa yang berlaku? Intonasinya tinggi. Wah, lepas tu pemilihan kata yang kesat. Jadi bila berlaku pemilihan kata yang kesat dengan intonasi yang tinggi, maka orang panggil dia sergah lah tu, orang panggil dia jerkah lah tu. Jadi kita mungkin sergah, kita mungkin jerkah pada ibu bapa yang menyusahkan, ibu bapa yang menyusahkan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita sayang dekat anak kita ya, supaya dia tidak dosa dengan kita, jangan duk doa nak hidup panjang sangat. Kira-kira sebelum nyanyuk tu matilah tuan-tuan, cukuplah ya, hidup lama-lama nyusah kat orang tuan-tuan. Sebab itu Nabi dia tak nak siapa nyanyuk pun hidup lagi, doa cukup-cukup 63 tahun balik lah. Sedangkan dia dapat offer untuk reload umur tuan-tuan, kita tak dapat offer pun kan. Bila malaikat tak turun ambil nyawa Nabi, Jibril turun bersama dengan malaikat maut tu. Jibril tanya, mu nak hidup lagi ke? Dia tanya lagi, oh kalau boleh kita kalau boleh 3 kali tanya tak apa. Dia kata cukup lah, ila rafiqil a'la, baik aku balik je lah. Jadi bila Nabi memilih dia balik dalam keadaan dia belum nyanyuk, dia belum apa, maka dia tidak memberi ruang kepada anak-anaknya untuk berkelakuan biadab dengan dia. Tapi tidaklah bermaksud tuan-tuan bunuh diri pula, dah tak mati lagi, okey lah tuan-tuan, maksudnya begitu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, bila kita tua, kita lemah, kita bergantung kepada anak-anak kita, maka kita akan menempuh satu situasi, kita akan disergah oleh anak-anak, akan disegah oleh anak-anak. Cuba tuan-tuan tengok pada cerita Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Nabi Yaqub itu tuan-tuan Nabi, tapi dia masa muda dulu handal, kahwin 4 dah dia. Nabi Yaqub itu dia nikah dengan mak apa panggil Yahuza dulu, lepas nikah dengan mak Yahuza, nikah pula dengan mak Yusuf, lepas nikah dengan mak Yusuf tidur pula dengan hamba mak Yahuza, lepas tu tidur pula dengan hamba mak Yusuf. Boleh anak jantan ramai, hebatlah dia masa muda. Tapi bila tua pencing tak ada, gantung ke anak lah. Dia mana ada pencing masa tu, dia duduk dalam khemah, tolong apa panggil bergantung ke anak-anak dia. Jadi bila begitu, anak-anak dia tipu dia tahu anak dia tipu. Tahu kalau bodoh Nabi Yaqub, dia tak tahu bahawa darah kambing dan darah manusia bangkai lain tuan-tuan. Tapi dah dia tua, nak kata ke mana? Fasabrun jamil, gitu je lah boleh jawab. Muka tua kena tupai orang, sabar je lah. Ada nak mana tuan-tuan? Jadi dia dekat sakit jiwa semua, tipu ke anak sulung dia Yahuza, lepas tu tipu pula masa bawa Bunyamin hilang pula. Akhirnya Yahuza malu dah nak nipu ayah dia, Yahuza lari pergi duduk di Madian tuan-tuan. Tak nak hidup dengan ayah dia sebab dia tipu je ayah dia. Dan ayah dia apa boleh buat? Fasabrun jamil, sabar je lah ya. Kenapa ayat begitu pasrah? Sebab tak boleh nak buat apa dah. Jadi oleh kerana itu Allah pesan dekat kita, bila kita jumpa dengan orang yang menyusah kita, daripada kita bercakap, lebih baik tak payah bercakap, duduk diam. Itu dengan
mak ayah kita. Situasi yang kedua Allah Ta'ala sebut dalam Quran juga, apabila kita jumpa dengan orang yang meminta-minta dengan kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun dengan orang yang mari duk minta dengan kamu, mu jangan sergah dia. Tuan-tuan, tidak menjadi suatu salah bila orang minta dengan kita, kita tak nak beri. Tak salah pun, tak payah beri, tak ada masalah. Tapi janganlah sergah, janganlah marah. Tuan-tuan, jangan marah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar ada orang mari minta duit dengan tuan-tuan, tuan-tuan nak marah, amal nak cerita kat tuan-tuan, jadi ustaz lagi sakit jiwa. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan tak payahlah bercita-cita nak jadi ustaz. Kenapa saya kata begitu? Di dunia ni kan tuan-tuan, tuan-tuan tanya soalan dengan orang yang bukan ustaz, tuan-tuan sedia untuk bayar dulu. Ustaz kalau tuan-tuan bayar, tuan-tuan bising. Tuan-tuan sakit, tuan-tuan pergi jumpa doktor, nak tanya obat je dengan doktor, isi borang dulu, bayar yuran konsultasi. Doktor tu tanya, dia tengok mata kita, dia pun kata buka mulut, ada berak, ada kencing, 90 riyal bayar. Tuan-tuan baru tanya, tuan-tuan tak pergi ubat lagi. Untung jadi doktor, baik tuan-tuan jadi doktor. Tuan-tuan buat kira-kira laporan, lepas tu nak sah betul salah, hantar ke audit bertauliah, bayar pula. Tuan-tuan okey je, tuan-tuan bayar. Semua boleh bayar kat dunia ni, hak ustaz je tak boleh bayar. Jadi sebab itu sakit jiwa jadi ustaz. Jadi ustaz pun nak marah juga, tapi teringat ayat Quran, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Orang tanya jangan marah. Aduh, kadang-kadang tuan-tuan hak tu kan tanya tu, dia ingat ustaz ni tak tidur malam, pukul 1 pagi WhatsApp masuk. Kita pegang apa dia, tengok ustaz kena jawab cepat ni, hamba tak boleh tidur, ada masalah. Dia tak boleh tidur dengan kita tak boleh tidur. Tuan-tuan nak tanya begitu. Jadi tapi nak marah pun dah, kita ustaz ni ngaji, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Tuan-tuan, saya tak kata kat saya dengarkan kawan saya lah. Tak percaya, cuba tanya ustaz-ustaz hok mari kat tuan-tuan kan. Ustaz hebat belaka duduk kat kursi ni. Cuba tanya dia. Ada orang tanya jenis assalamualaikum pun tak ada. Pakai tanya sepuluh nak gocok. Ustaz, hamba dengar benda ni, apa jawapan? Tak ada. Assalamualaikum ustaz, nak tanya satu soalan, hamba ni siapa? Tak ada, kena. Pakai tanya gitu. Apa masalah? Patut kita pun jawab sahih atau tak sahih ni. Kita kata sahih. Ada hadis nombor berapa? Allah, banyaknya tanya. Tak ada apa pun. Jadi itu yang agama ajar. Kalau nak jadi orang baik, ciri yang pertama bila berbicara dengan manusia, bicaralah yang elok-elok. Jadi elok-elok tadi diukur dengan 4 perkara tadi. Lepas tu kita disebut, biasanya kita akan bercakap kasar, kita akan marah-marah, kita akan sergah orang pada orang yang menyusahkan kita. Jadi situasi yang disebut dalam Quran, situasi yang orang menyusahkan kita ialah mak ayah kita bila mereka tua. Yang kedua ialah orang-orang yang hina datang minta sesuatu dengan kita, sama ada minta duit, tanya soalan dan apa sajalah yang bersifat minta. Maka sebab itu Allah SWT menyontohkan kepada kita orang baik. Kata Allah, mu kata mu nak jadi orang baik, mu ikutlah satu contoh yang aku sebut dalam Al-Quran. Surahnya Allah Ta'ala sebut wa ibadur rahman. Allah Ta'ala begitu, allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah, hamba-hamba Allah itu, Allah katakan orang baik tadi hamba Allah. Sebab kita tengok orang yang Allah iktiraf dan bagi pingat dia tadi orang hebat tu, dia sebut juga hamba. Kalau di Malaysia ni pingat paling tinggi nama dia Tun, betul kan? Jadi Allah pun dia bagi pingat paling tinggi 3 huruf juga, Abdun. Begitulah. Kat sini Tun, dekat akhirat tu Abdun. Sebab itu Nabi Muhammad bila dia naik Isra' Mi'raj, Allah tak panggil dia nama jelo-jelo panjang. Dia kata subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi orang yang dapat title hamba tu hebatlah. Jadi itu Allah beri pada Nabi. Manakala Allah beri pada orang lain selain Nabi yang hebat ni, Allah panggil dia ibadur rahman, iaitu Abdul Rahman lah.
Jadi ibadur rahman itu dianggap oleh Allah sebagai orang baik, dan nama bagi orang baik-baik di dunia, dan Allah sebut ciri orang baik itu. Apa ciri dia? Allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Nak beritahu orang baik ni dia bergaul dengan orang, dia tak duduk beratik seorang di rumah. Dia berjalan muka bumi, dia makan nasi sama-sama lepas kuliah subuh, duduk buah kat belakang tu. Oh tu orang baik. Lepas tu dia duduk. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila dia berborak dengan orang-orang, maka ada orang mungkin sindir dia, kata nista kat dia, segah dia, tapi dia tak balas pun benda tu. Orang kata ke dia, dia pun senyum, itu je lah. Dia tidak musegah sehingga tombok baling kursi. Tuan-tuan, jualah masjid tuan-tuan tak berlaku ya. Satu masjid dekat belah-belah kawasan orang Melayu miskin bandar kat Datuk Harun tu, mesyuarat agung masjid tuan-tuan, terbang kursi tuan-tuan. Jadi kalau berlaku kat Taman Tun, memalukan tuan-tuan. Berlaku kat sana sampai terbang kursi-kursi. Lepas tu AJK pun pandai, dia letak ustaz kat depan, mujur tak kena ustaz tuan-tuan yang baling kursi. Jadi orang yang mari masjid itu belum dapat lagi title ibadur rahman. Jadi ibadur rahman tu dia bercakap dengan orang, dia berbual dengan orang, dia berseluruh, bergurau. Tapi bila orang kata apa kat dia, dia senyum. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di mana satu hari Abu Bakar duduk masjid dengan Nabi. Mari orang tolol duduk supah seranah dekat Abu Bakar. Macam-macam kata ke dia. Abu Bakar diam, tak kata apa, senyum macam SpongeBob itu tuan-tuan, senyum gitu. Jadi bila dia senyum gitu, Nabi tak lari. Nabi support Abu Bakar, duduk sebelah Abu Bakar. Sebab Nabi tahu hak kata tu gila, hak ni waras. Mari hari kedua, mari lagi hak gila tu duduk kutuk Abu Bakar. Abu Bakar diam je. Masuk hari ketiga, bila orang tu kutuk Abu Bakar lawan, kononnya mempertahankan dirinya. Nabi terus bangun, lari. Lepas sudah Abu Bakar bergaduh dengan orang tu, Abu Bakar pergi tanya Nabi, kenapa 2 hari yang lalu kamu support aku, hari ni bila aku pertahankan diri kau lari? Abu Bakar nak kata Nabi, 2 hari yang lepas aku nampak mu cerdik, hari ni aku tengok sama gila dua tu. Kau apa tuan-tuan? Jadi memasukkan tuan-tuan, itu yang digambarkan pada Allah. Biar je lah orang nak kata apa kat kita, diam, tak saya kata apa. Paling kurang bila dia letih nak kata apa kat kita, dia duduk diam je lah. Dan orang pun nampak tolong duk kata pelik-pelik kat orang, duk kutuk orang, guna ayat supaya seranah kata kat orang, kita duduk diam gitu. Cuma mungkinlah kita ni orang hak darah tinggi ni, orang kata begitu naik darah tu, pandai-pandailah sabar. Sebab tu nak jadi orang baik ada indikator tu, baru indikator pertama. 49 lagi, banyak lagi tuan-tuan. Jadi nak sebutnya Allah, orang kata apa kita pun duduk diam je lah. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau tuan-tuan tak percaya saya, tak apa, tapi itu Quran yang sebut. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada satu cerita berlaku kepada Imam Malik radhiyallahu taala anhu, di mana pada ketika itu ada juak-juak sultan, juak khalifah ataupun kaki ampu khalifah ni. Dia rasa dia gedebel lah. Nama dia Abdullah Muq'id. Dia pergi jumpa Imam Malik, sebab Imam Malik mula mengkritik dasar kerajaan. Imam Malik mula menegur beberapa tindakan kerajaan yang tidak betul. Maka kaki ampu ni mari jumpa Imam Malik. Maka kaki ampu tu kata, wahai Malik. Dia tak panggil Imam Malik lah, sebab dia marah ke apa, panggil Imam Malik, kritik kerajaan dia ni. Dia kata, wahai Malik, aku diperintah oleh sultan untuk pancung kepala kamu, untuk pancung kepala kamu. Jadi aku akan guna mulut aku ni untuk supaya seranahmu sampai petang karah. Dia kata gitu dekat Imam Malik. Imam Malik pesan dekat dia, kalau kamu nak pancung aku dan kamu nak aku ikut pemerintah kamu, sultan kamu, kamu pancunglah aku dengan 2 pedang. Maka dia bertanya, pedang apa kau nak suruh aku pakai kau? Cakap elok-elok, perangai molek-molek sikit, aku sokonglah mu. Imam Malik kata, mu tu kecek molek sikit dengan aku, buat perangai berjuru, pilihan raya nanti aku pakah lah mu. Kalau apanya ni main duk kutuk, tak aku nak ikut mu.
tak kena ikut kamu. Jadi bermaksud tuan-tuan, bicara yang elok-elok itu kan tuan-tuan amat disukai oleh orang, dan itulah Allah Ta'ala sebut waqulu linnasi husna. Itu ciri yang pertama seperti mana yang disebut dalam Al-Quran mengenai orang baik-baik. Okey tuan-tuan, ciri yang kedua masih lagi di dalam surah Al-Baqarah, cuma ayat ini ayat 216. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Ayatnya berbunyi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Moga-moga apa yang kamu tidak suka itu baik untuk kamu, dan harap-harap apa yang kamu suka itu ianya tidak semestinya baik untuk kamu. Ayat ini tuan-tuan, Allah berpesan pada kita, bila kita nak jadi orang baik-baik, tak semestinya hidup kita itu senang seperti lebuh raya 3 lorong. Dia tidak senancar itu. Ada jumpa benda-benda yang kita tak suka, benda yang kita tak mahu, benda yang kita tak seronok, dia akan berlaku dalam hidup ini. Jadi Allah berpesan, kalau berlaku benda-benda yang macam itu, kamu ingatlah Al-Baqarah 216, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tuan-tuan, ayat ini dia turun sebanyak 2 kali dalam dua surah yang berbeza, dalam 2 situasi yang berbeza, tapi sama pada maknanya. Ayat ini yang kita baca tadi, iaitu 216 Al-Baqarah, turun sebelum perang Badar. Itu apabila Nabi Muhammad ajak para sahabat pergi perang, maka ramai para sahabat merasakan tak sukalah perang ni tuan-tuan. Perang ni mati, putus tangan, darah, luka, habis harta. Kalau ada kuda hak comel-comel calar habis kuda, tak sukalah. Jadi oleh kerana ramai para sahabat tak berapa suka pergi perang ni, maka turunlah ayat Quran beritahu, walaupun kamu tak suka berperang itu, percayalah pada peperangan itu ada kebaikan. Jadi seolah-olah ayat ini mempesan kepada kita, kalau kita jumpa dalam hidup kita ni benda-benda yang bersifat physically, benda fizikal yang kita tak suka, maka bacalah ayat ni, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Misalnya kita mari masjid, kita tak suka sangat sebab bawa mari masjid kereta kita tu calar selalu tuan-tuan. Bacalah bila tuan-tuan tengok kereta calar balik masjid tu, nak marah tu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Baca ayat tu tuan-tuan. Sebab memang calar pun, sebab parking di masjid ni kotaknya kecil je kotak parking, melainkan satu kotak tepi tu je lebih kotak tuan-tuan. Ada parking belakang tu dekat van jenazah tu, saya rasa bubuh kereta kebal pun muat lagi kotak tu. Memang besar sungguh tuan-tuan. Sepatutnya bubuh 4 kotak kat situ, dia jadi 3 ya. Mungkin kerana lori jenazah pun nak mari bila dah meninggal. Tapi kalau petok parking lain kan tuan-tuan, bawa Mercedes 350, memang tak boleh buka pintu tuan-tuan. Dia kena parking sebelah kancil. Boleh lah, sebab dia parking dah lah sepik, tak cukup pula. Jadi itu yang kadang-kadang tuan-tuan mari masjid tak puas hati tu. Jadi bila tak puas hati je, jangan marah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Moga-moga apa yang kamu tak suka tu ada baik pada kamu tuan-tuan. Allah ajar begitu. Lepas tu satu lagi ayat yang lebih kurang maknanya sama, turun kepada seorang suami dan isteri, satu pasangan suami isteri apabila dia nak bercerai. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang kedua tadi tuan-tuan, ayat 19. Surah An-Nisa ayat 19, Allah pesan pada orang yang nak bercerai. Allah kata apa dalam ayat tu? Asa an takrahuhunna, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lak, kan? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah pesan pada suami yang dia nak cerai bini dia tu, kata Allah, wahai suami, ataupun pada isteri yang nak minta fasakh, wahai isteri, bila kamu benci sangat pada pasanganmu, maka sebelum kamu buat keputusan untuk berpisah,
cubalah kamu ingat balik, ada tak benda-benda baik hak kamu dapat sepanjang kamu berkahwin dengan dia. Maka sebab itulah dalam agama kita, sebelum seseorang itu bercerai, maka agama suruh kita berpisah dahulu. Kerana masa kita berpisah dah sebulan dua tu, maka kita akan dapat fikir, betul aku tak suka dengan dia sebab sepanjang tidur dengan dia 35 tahun ni berdengkur macam lori diesel enjin lama, tuan-tuan, begitu ya. Teruk lagi bunyi kontraktor apa panggil traktor yang bajak sawah tu, ya Allah, bunyi gong. Tapi kita kena ingat, sebab bising itulah kita kahwin dengan dia, masa dia tidur berdengkur kuat itulah rumah kita tak pernah masuk perampok, sebab perampok sedar ada orang dalam, tuan-tuan kan. Allah, ramanya orang jatuh tidur dalam rumah, padahal tu lelaki kita seorang je. Bila kita dah pisah, tuan-tuan, kita duduk kampung tu, kita tak dengar ada dengkur tu, tapi kita sunyi, bunyi cengkerik je. Mana bunyi dengkur hak 30 tahun tu, tuan-tuan. Ya, ada baiknya juga kita yang mudah bangun tahajud tu sebab suami berdengkur, tuan-tuan. Betul kan begitu? Ataupun mungkin suami bila dia mari pejabat, dia tengok perempuan dekat luar secantik sendayu tinggi atau perempuan moga ke apa, dia tengok bini dia bangun tidur tu gerbang macam Sunda Bolu mak lampi, tuan-tuan. Begitu misalnya, tuan-tuan, gelak tu lebih kurang begitulah isteri kita semua ya, begitu. Tapi kita kena ingat, sebab dia menggerbang itulah rumah kita bersih, anak-anak kita diberi makan. Kalau dia cantik macam Fazura, era Fazira, tak jaga dah anak kita, tuan-tuan, dia duduk make up je. Tapi oleh kerana dia tadi ada benda baik yang dia buat dekat kita, maka sebab itu Allah pesan, kalau kamu tak suka pada benda-benda yang bersifat emosi, tadi ayat yang Al-Baqarah 200 tadi mengenai fizikal, ini kita jumpa benda yang kita tak suka secara emosinya, maka Allah kata, mu ingat ayat ni, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau mu tak suka secara emosi, misalnya tuan-tuan tak suka dengan saya, beci aku ustaz tu kecek kelapa berapa lama dah, tuan-tuan berbacalah ayat An-Nisa, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'. Sebabnya tuan-tuan baca Quran lama dah tak jumpa lagi wak saya nak royak ni. Baik tuan-tuan dengar saya cakap, tak payah fikir Quran ada ready made siap ada, tuan-tuan. Tak percaya cuba tanya ustaz lain, tak jumpa dah dengan saya je adanya 50 ciri orang baik dari kacamata Quran. Sebab hamba nak sebut kau tuan-tuan apa pecah pala-pala ni, tuan-tuan, rambut kau tak ada dalam ni, tu pakai piyah ni, tuan-tuan. Bukan senang nak bagi ceramah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar sambil tidur jadi cemen kan, ambil kursi duduk tidur. Bukan senang, tuan-tuan. Jadi sabar je lah dengan kelantainya tu sikit, tapi ilmunya dapat, tuan-tuan. Begitulah. Jadi bila kita tak suka dengan orang secara fizikal, kita baca ayat asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bila kita tak suka dengan orang secara emosinya, beci, menyampah, serabut tengok muka dia, kita baca fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi dua ayat itu, tuan-tuan, Allah pesan dekat kita, kalau kamu nak jadi baik, mu akan jumpa dalam hidup ini benda-benda yang kamu tak suka. Ada benda yang kamu tak suka. Jadi jangan cepat melatah, jangan cepat bising, jangan cepat bertindak sekadar tengok benda tak suka. Cuba telan dulu, cuba terima dulu. Mari saya sebut dekat tuan-tuan beberapa cerita yang berlaku pada orang-orang dahulu yang boleh dijadikan inspirasi untuk kita mempraktiskan kaedah kedua. Cerita pertama ialah berlaku kepada mak Nabi Musa. Kita semua tahu manalah ada mak yang lahirkan anak daripada suami yang sah, berbangga dengan kelahiran itu, tiba-tiba nak campur anak dalam sungai, bubuh dalam bekah, lepas tu hanyutkan. Dan dia pun tahu sungai itu akan pergi ke mana? Pergi ke rumah Fir'aun. Tapi oleh kerana Allah suruh mak Nabi Musa buat begitu, buatlah dia. Dia tak suka, tuan-tuan, tapi dia buat juga. Bila dia buat juga, Allah Ta'ala yang mengurus anak Nabi Musa tadi sampai ke rumah Fir'aun. Allah campakkan rasa sayang kepada isteri Fir'aun terhadap Musa, maka Musa dinobat sebagai anak angkat Fir'aun.
Dah lah jadi anak angkat, cari ibu susu tak jumpa, mak Nabi Musa je yang pergi susu. Jadi dah lah dia boleh susu anak, boleh jadi JPA pula, Jabatan Perkhidmatan Awam, jadi pegawai awam pula lah, kerja dekat rumah Perdana Menteri tu, Firaun tu. Susu anak boleh jawatan, pencing lagi mak Nabi Musa, mujur dia capak. Kalau dia tak capak, tak mati anak dia. Jadi apa maksud tuan-tuan? Buat je lah, tak suka pun, sebab kita kan nak jadi orang baik. Dalam hidup ini mana ada orang yang dapat semua yang dia suka. Tuan-tuan kalau tanya Sultan Kedah, tak nak lagi balik Kedah, tapi kena balik dah. Sultan Kelantan nak mari dah tuan-tuan. Tak ada semua orang lah, ada lah benda yang dia tak suka. Ada orang tak nak turun lagi jadi menteri, tapi dah ubah kabinet, kena turun dia balik lah ke Manjui Perak, betul kan? Orang lain pula duduk situ, dia tak suka berlaku tuan-tuan. Mana ada semua orang yang suka dalam hidup ini dia dapat segala-galanya. Jadi bila kita jumpa benda yang kita tak suka secara fizikal, kata Allah, bacalah Al-Baqarah 216 tadi. Bila menjumpa benda kamu tak suka secara emosi, bacalah An-Nisa ayat 19, maka lega lah sikit tuan-tuan. Mari saya bagi satu cerita lagi. Cerita ni cukup dramatis dan tragis tuan-tuan. Berlaku kepada seorang sahabat Nabi, dua orang sahabat Nabi, sahabat perempuan Nabi, nama dia Ummu Salamah. Kita semua tahu kisah cinta dan penghijrahan Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dia ada suami dia, nama dia Abu Salamah, anak dia nama Salamah. Jadi bila dia nak berhijrah tuan-tuan ke Madinah, sampai je dia di luar daripada kota Mekah, maka keluarga mereka datang menghalang mereka. Ummu Salamah ditangkap oleh keluarga dia, diikat supaya jangan berhijrah. Anak laki dia tadi dirampas oleh keluarga mertuanya. Abu Salamah seorang je boleh hijrah. Bengong Ummu Salamah, tiap-tiap pagi duk menangis pintu kota Mekah. Mana abang moh mana tak balik untuk gitulah. Bila tengah hari dah rasa-rasa tak balik dah suami dia, dia balik ke rumah dia pagi pergi tunggu juga. Meroyan begitu Ummu Salamah nak berhijrah. Akhirnya keluarga dia tak larat dah tengok Ummu Salamah menangis, hilang anak, hilang suami. Akhirnya keluarga mereka berdua sepakat untuk setuju berikan pada Ummu Salamah anaknya dan biarkan dia pergi ke Madinah. Pergilah ke Madinah dan cerita itu tersohor di seluruh Madinah tentang pengorbanan Abu Salamah dengan Ummu Salamah terpisah dengan keluarga ataupun isterinya tadi. Duduk di Mekah tak lama, setahun je duduk di Mekah, berlaku perang Badar. Abu Salamah ikut Rasulullah SAW ikut perang Badar, mati Abu Salamah, syahid. Maka Ummu Salamah kata, dah lah aku nak boleh jumpa mu payah, jumpa sebentar mati pula tuan-tuan. Tuan-tuan. Jadi Ummu Salamah cakap apa tuan-tuan? Dia kata, aku teringat Nabi pesan, bila dengar ataupun ditimpa satu benda yang kita tak suka, maka sebutlah doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Dan Nabi ajar begitu, bila mu ditimpa satu benda yang kamu tak suka, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya dari Allah kita datang, darinya kita kembali. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah ganjarilah aku di atas kesabaran tentang musibah ini, wa khluf li khairan minha, dan gantilah pada aku benda yang lebih baik daripada yang hilang ni. Kata Ummu Salamah, aku yakin Nabi ajar doa tu mesti Tuhan kabul, cuma aku tak faham siapa ya yang lebih baik dari Abu Salamah. Kita faham, dia dah baca lah, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li. Dia dah baca doa tu, percaya tegak dia kepada pesan Nabi, percaya ke dia tentang ayat Al-Quran surah An-Nisa. Dia percaya. Saya tahu ceritanya, ujungnya Ummu Salamah kahwin dengan Nabi tuan-tuan, dia ganti Nabi. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita timpa satu benda yang memilukan kita, jangan duduk sedih lama-lama, Allah ganti tuan-tuan. Misalnya orang macam tuan-tuan ni, saya difahamkan ramai artis yang baru-baru yang belum kahwin berminat lelaki yang berusia tuan-tuan.
Fazura tak kahwin lagi, betul kan? Takut apa? Jadi bila suami isteri mati tu, doa lah, Allahumma ajirni fi musibati. Nilofa ada kedah tepi tu, dia kata dia nak orang usia lebih 45, gak ambo tak layak lagi, baru 42, dia nak lebih 45, tuan-tuan lah lebih 45 nya. Jadi maksudnya bila apa-apa berlaku, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Puan-puan minta maaf, bergorah je baru nak suruh ni suka dekat nak makan nasi dah ni, jangan marah ke saya. Jadi tak nak sebutnya tuan-tuan, begitulah tuan-tuan. Semalam saya pergi ceramah di satu masjid, kasut saya hilang. Sedih juga mula-mula, tapi oleh kerana kita ajar orang Allahumma ajirni fi musibati, begitu je lah. Tak cakap dekat pengurusi masjid, malu pakai balik gitu dengan kaki ayat Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bukan semalam, hari Jumaat kan hilang. Tapi tuan-tuan, apa-apa yang berlaku pada saya, sampai je di bengkel hari Jumaat petang tu saya pergi bengkel, pengurusi bengkel tak boleh datang sebab ada hal. Jadi saya lah dilantik jadi pengurusi sebab saya paling senior dalam jawatan kuasa tu. Dia bagi allowance profesor, alhamdulillah. Bengkel pula dekat Quality Hotel, depan tu ada Sogo, alhamdulillah, boleh kasut baru tuan-tuan. Kalau tak hilang kasut tu, terus jadi ahli bengkel. Allowance baru 700 3 hari bengkel, jadi pengurusi boleh 2,900, alhamdulillah, boleh kasut tuan-tuan. Jadi maksudnya adalah benda yang kita tak suka tu, ada je, bukannya. Tapi Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Begitu agama ajar kalau nak jadi orang baik. Jadi itu indikator kedua, iaitu bila kita bertemu dengan satu benda kita tak suka secara fizikalnya, ingat ayat Quran 216 surah Al-Baqarah. Kalau kita jumpa benda kita tak suka secara emosinya, kita balik di rumah tengok menantu perempuan malah hangit pukul 10 tak bangun lagi, jangan hambak dia tuan-tuan. Dia kekasih anak jantan kita, marah-marah ke dia kan, nama anak jantan kita balik di rumah bini dia, barulah nanya kita, cucu pun tak ada. Orang perempuan kan suka tidur dengan cucu, jadi jangan marah kat menantu, sebab menantu balik awak kena tidur dengan atuk dah lah, dengku kuat tu. Jadi bila ada cucu bolehlah lari dari dengku sekejap, tidur dengan cucu tuan-tuan, kan begitu. Jadi bila tak suka dekat menantu tu, bacalah doa wal fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Itu ciri nombor 2, iaitu orang baik dari kacamata Al-Quran. Okey, manakala ciri yang ketiga pula tuan-tuan, iaitu orang baik dari kacamata Al-Quran, Allah Taala sebut dalam Al-Baqarah juga ayat 237. Ayat 237. Ayat ini diceritakan ataupun menceritakan mengenai dua orang yang dah nak bercerai dah. Tadi dekat-dekat nak bercerai dah. Ni dah nak bercerai dah depan Tok Qadi dah. Nak mengesahkan penceraian. Jadi bila manusia tadi, dua orang yang bercinta, yang berkasih sayang, yang berkahwin, nak berpisah, ialah suatu yang memilukan dalam hidup. Dan biasanya bila kita nak bercerai tu, mestilah ada benci antara satu sama lain. Mu benci ke aku benci ke mu. Maka Allah pesan dalam surah An-Nisa ayat 237, kata Allah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna faridatan fanisfu ma farrattum illa an ya'fu wallazi biyadihi uqdatun nikah wa in ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Kata Allah, wahai manusia, kalau kamu nak bercerai dengan sebab mu benci dah ke dia, mu jangan lupa satu benda, kata Allah, wala tansawul fadla bainakum. Mu janganlah lupa jasa di antara satu sama lain. Mu jangan lupa, nak cerai tu aku nak buat macam mana, sebab mu nak cerai dah, mu benci dah. Tapi walaupun berpisah, jangan lupa jasa yang suami kamu pernah buat untuk kamu. Dan suami pula jangan lupa jasa yang isteri pernah buat untuk diri dia. Jadi kalau kita kan tuan-tuan, walaupun kita balah macam mana pun dengan bini kita ataupun dengan siapa-siapa, kita guna ayat wala tansawul fadla bainakum, jangan lupa jasa orang pada kamu, kita tidak akan bertindak di luar batas-batas kewajaran.
tuan-tuan. Kita takkan bertindak di luar watas-watas kewajaran. Saya nak sebut dekat tuan-tuan, saya ada seorang syekh, nama syekh saya Syekh Hussein. Kalau pelajar Malaysia duduk di Kahirah sekitar tahun 1984 hingga 1997, jumpalah syekh ni. Dia duduk dekat Madinatul Nas, rumah Kelantan dulu, dekat Madinatul Nas, Hayus Sabit. Dia duduk dekat, dia jadi imam di sebuah masjid dekat dengan perumahan kami duduk. Dia mengajar situ. Syekh ni dia masa muda dulu dia bertugas sebagai guru agama yang dihantar oleh Al-Azhar ke Indonesia. 25 tahun dia duduk di Indonesia, jadi petahlah dia bercakap Melayu Indonesia. Dan dia mengajar, kami pun pergi belajar kat situ. Syekh ni tuan-tuan usianya lanjut sangat. Masa dia mengajar kami tu umur dia sudah 70 tahun. Entah macam mana dalam beberapa ketika dia jatuh dan dia kena stroke. Agak terencap sikitlah pergerakannya. Jadi saya perasan bila dia masuk masjid nak mengajar tu, baju dia basah, separuh jubah dia basah, dan nampak sangat dia sakit. Jadi kita nak tanya, dia serius sangat. Dia cakap, kita pun dengar je lah. Akhir sekali tak larat dah nak mengumpat dekat syekh ni. Kita pun pergi tanya, syekh sakit ke? Tak ada, tak sakit apa. Nampak sakit syekh. Tak sakit. Jadi kita pun duk tanya-tanya, kenapa ya? Sehinggalah saya kahwin. Bila saya kahwin, saya terpaksa sewa flat sendirian dengan isteri. Jadi duduk di flat sebelah masjid dekat rumah syekh tadi. Flat tu 14 tingkat, saya duduk tingkat atas sekali. Yang dekat atas petah tu dekat tangki, sebab tu murahnya. Orang lain mahal, tuan-tuan duduk kat atas. Jadi bila kita duduk kat atas tu, kita nampak dia kena pukul kat isteri dia. Isteri dia pukul dengan batang penyapu. Bum. Dia syekh 70 dah. Kita kata teruknya orang Arab, mujurlah aku tak kahwin dengan dia, betul kan? Jadi kita pun duk mengumpat seorang hati, teruknya isteri. Turun rumah kawan saya yang duduk di tingkat 7, nak pasti takut silap tengok kau kat atas tu, pergi tingkat 7 tengok, betul lah dia memang kena pukul pun. Jadi bila kita dah tengok gitu, kita tahu, akhirnya kita buat keputusan nak tanya syekh. Tuan syekh, kena pukul kan isteri tuan syekh, pukul kita gitulah, marah je lah, cerai je lah, bla bla. Bila kita sebut cerai je, dia pukul mulut saya. Jangan bicara begitu, tidak wajar. Orang Indonesia kan dia bercakap selalu tidak wajar untuk anak-anak menyuruh saya menceraikan dia. Tutup mulut. Saya kata, tuan syekh, teruk, syekh kan tua, dia pukul syekh. Dia kata, aku tak tergamuk nak cerai dia kerana 3 sebab. Dia tu pun tak dengar lah kan. Dia kata, pertama, aku lewat kahwin. Masa tu aku kahwin dengan dia, umur aku sudah 45. Dia umur 15 tahun. Cuba kamu bayangkan, hancur masa muda dia kerana melayan aku. Aku tua dah. Kahwin dengan dia umur 15, dia tak sempat nak pakai fustan, nak pakai skirt cantik, nak pergi sana sini, sebab nikah dengan orang tua. Jadi dia telah berkorban untuk aku menghabiskan usia mudanya. Dan sekarang dia sudah berusia dekat-dekat 45 tahun, aku dah 70 lebih. Maka dia pernah buat baik kat aku. Saya kata dalam hati, bertuah sungguh dia ni boleh tok laki macam ni kan tuan-tuan. Kalau kat aku talak engkau sebanyak bintang di langit dan ikan di laut, tuan-tuan kan. Kalau kita lah, tuan-tuan gelak tu bukan saya kat tuan-tuan, begitu juga. Jangan dia kata teruk ustaz, jangan nak sebutnya. Dia kata begitu, aku nikah dengan dia umur 15 tahun, dia masih nak bermain, dia masih nak apa, tapi dah jadi isteri aku, kena jaga anak aku. Jadi dia telah berkorban untuk aku. Jadi sekarang apa salahnya aku korban untuk dia? Dia melepaskan tension, pukul aku, okey lah, tak apalah, aku kan kuat. Dia kata, bagusnya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kata syekh tadi, sepanjang aku kahwin dengan dia, dia tak pernah berungut, dia ikut je aku. Rosak tubuh dia, kamu tak nampak tubuh dia tu besar dah, punah habis tubuh dia kerana melahirkan anak aku, jaga aku masa muda. Aku sibuk pergi ke luar negara, dia seorang, dia duduk dengan anak-anak je di Mesir, aku duduk di Indonesia. Mana bagusnya dia. Nombor 2. Nombor 3, kalau aku cerai dia, siapalah nak kahwin dengan dia?
Biarlah aku duduk dengan dia dan aku maafkan dia, dan Allah tak akan dakwa dia sebab aku tak pernah marah kat dia walaupun dia pukul aku. Kami semua tuan-tuan cium tangan Syekh, kata betul lah. Dia pun sebut wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupa jasa orang yang orang pernah buat baik dekat kamu. Orang pernah buat baik kat kamu. Jadi bila orang tu pernah buat baik kat kita, tuan-tuan, sebagai tanda kita orang baik, janganlah lupa. Mungkin adalah kita tak suka satu dua benda, tapi melupai jasa orang itu bukan tanda kita orang baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, kata Nabi, antal kathir bil ikhwan, kamu tu mendapat kedudukan, kamu dapat kemuliaan dengan sebab kawan-kawan kamu. La khaira fil ikhwan man lazi talaba minka haqqahu wa nasiya haqqaka alaihi. Tidak ada faedahnya kamu berkawan dengan orang yang selalu minta daripada kamu tapi tak pernah pun beri sesuatu pada kamu. Jadi maksudnya, tuan-tuan, saya amat menghormati tuan-tuan walaupun tuan-tuan tidak belajar agama. Kerana tuan-tuan tak belajar agama lah saya dapat kedudukan iaitu jadi ustaz. Bukan senang, tuan-tuan. Tuan-tuan mantan duta, mantan ketua pengarah. Tuan-tuan, bukan gendah-gendah, tuan-tuan, tapi tuan-tuan duduk sampai habis dengan ceramah saya. Bukan mudah, tuan-tuan. Maka saya respect sangat, tuan-tuan, dan mujurlah tuan-tuan tak banyak ingat sebab saya boleh ulang yang sama, tuan-tuan. Jadi terima kasih lah kan, tuan-tuan. Jadi saya yang dapat kedudukan ni kan, tuan-tuan, dapat ceramah, dapat orang puji, bukan kerana saya hebat sangat. Itu tak hebat apa. Nak kata hok comel, Aaron Aziz comel lagi, betul kan? Nak kata suara sedap, Kazim Ilyas sedap lagi. Tapi tuan-tuan dengar, lepas pada ni cuba tengok sudah assalamualaikum, mari salam dengan saya, mari tu Datuk Panglima Paduka apa semua. Bukan senang, tuan-tuan. Ni sebab tu kita mengaji agama, jangan lupa orang buat baik dengan kita. Jadi hamba tak rajin lupa. Taman tun hamba mari, melainkan kena buang hamba tak marilah. Selagi tak buang hamba marilah. Nak letih pun mari, tuan-tuan, sebab nak berkawan. Ada dekan saya, dia pergi haji 2 tahun lepas. Dia pergi haji dengan apa panggil visa yang kerajaan Saudi jemput tu lah, orang-orang besar di negara-negara pergi. Timbalan dekan saya pergi sana, profesor dia kata kat saya, Faisal, kau buat apa, Faisal? Buat apa, Datuk? Tak ada buat apa. Aku duduk sana serabut lah, semua orang duduk sebut namamu, Faisal, Faisal, Faisal. Tok Ahmad Sarji tu dia sebut 2-3 kali, Faisal, Faisal. Engkau dengan aku ni nampak hebat aku lagi, tapi dia tak sebut aku. Dia kata gitu. Jadi saya akan bangga sungguh, Tun Sarji, tuan-tuan, sebut nama saya. Sebab apa? Sebab dia ngaji tasawuf dengan saya lah kat Masjid Bukit Damansara tu, tuan-tuan. Saya tak ada apa pun, tapi dah dia anak murid kita duduk. Jadi dia pun, dan ada seorang staf dia kata, Tok Ahmad Sarji pernah bagi ucapan, dia sebut kata-kata saya masa kuliah maghrib di Masjid Damansara. Bukan senang Tok Ahmad Sarji quote, ada citation lebih tinggi daripada indeks citation yang ISI journal tu, tuan-tuan. Ahmad Sarji dia kata dia belajar, seorang ustaz nama dia doktor bla bla sebut begitu. Wah, tuan-tuan. Jadi maksudnya kita ingat jasa kawan-kawan tu, maka kita pun balas lah. Jadi letih macam mana pun bengkel semalam habis pukul 1 pun mari lagi, tuan-tuan, pagi ni, sebab menghormati, tuan-tuan. Jadi saya terima kasih, tuan-tuan, tunggu kuliah saya sampai habis. Saya janji akan habiskan yang 50 itu, jangan risau. Doakan saya tak mati, kita sebut sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.